A'udzubillah samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan lagi umur kita untuk kita dalam keadaan mencari ketaatan, mencari siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam dan iman itulah kita berada di sini. Moga-moga hingga ke akhirnya, hingga kita melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah dengan iman ini jugalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk menjadi seorang yang menuntut ilmu, yang pertama sekali niat dalam diri kita supaya kita menjadi seorang penuntut, ubah diri menjadi penuntut. Kita nak ilmu. Kerana apa saya sebut macam tu? Di antaranya, maaf saya sebut, dia nak dengar ilmu, maka bila habis dengar, tak dengar, dia tak jadi seorang penuntut. Tuntut ilmu ni, di antara tanda-tanda dia seorang penuntut, pelajaran sebelum menuntut adalah adab. Dia tahu cara menjadi seorang penuntut, macam mana dia nak tuntut. Okay, mana-mana masjid, mana-mana surau pun kita pergi, kita akan perasan ada orang mai dia nak dengar saja. Faham kot no? Dia bukan nak menuntut, dia nak dengar. Dia bunyi, saya nak pergi dengar ceramah. Kalau tuan-tuan duk kata nak pergi dengar ceramah, dengar ajalah. Dia tak jadi diri. Tapi aku nak pergi tuntut ilmu. Hidup ni untuk menjadi seorang penuntut, sampailah kita ditalqinkan, kita niat untuk kita dituntut. Tuntut. Barulah duk heran pasal apa lah, duk kilik kitab sampai lekang kulit-kulit tapi duk tak faham-faham. Tuan-tuan niat apa mai? Okey. Untuk niatkan amalan kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap masa, supaya ia menjadikan satu pahala bagi diri kita, adalah kita niatkan ini adalah amal soleh aku, ini ibadah bagi aku. Perkara yang menjadi adat pada diri kita, tiap-tiap kali lepas maghrib dengar, tiap kali lepas maghrib dengar, itu adat pada diri. Ubah niat kata nak menuntut, maka dia jadi ibadah. Ni dalam bab niat ni tuan-tuan. Adat kita makan, tapi kalau kita niat untuk kita makan tadi dapat tenaga hingga kita boleh bangun untuk solat, maka dia jadi ibadah. Kalau niat hanya adat macam biasa orang makan, kita pun makan, tapi tak ada niat, tak ada doa, tak ada apa, jadi tai je lah. Apa pun tidak dikira sebagai ganjaran pahala kepada kita. Tu sebab pasal apa makan tak jaga adab, pasal apa tak ni, sebab kita tak pernah makan niat sebagai ibadah. Kita nak berjalan pergi mana-mana, cuba niat sebagai ibadah, maka kita akan jaga supaya jangan lakukan maksiat ketika berjalan. Betul. Dan Allah pun akan jaga kita. Oh, dia duduk tengah buat ibadah pada aku. Walaupun dia hanya berjalan nak ke market, dia nak berjalan ke mana ke, tambah-tambah nak pergi masjid.
semua dikira pahala bagi dia. Sebab apa? Amal soleh dia. Soleh tu maksudnya tu amal baik dia. Setiap detik waktu kita berlalu, berdetik, semuanya Allah akan catat. Jangan hanya berdetik berlalu begitu saja pada 60 saat, 60 minit kosong. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebab dia akan jadi baik. Dia akan jadi cuba untuk jadi baik. Muslimin yang dirahmati. Faham tak? Okey. Dia akan jadi diri kita yang sebenar-benarnya. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi. Masalah yang ke 65. 100 166 56. Tak, bukan 100 lah. Okey, 56. Masalah menyegerakan berbuka puasa, betul? Baik. Tak kira lah puasa apa pun, puasa sunat ke, puasa fardu ke, puasa nazar ke. Baik, apa itu nazar? Muslimin yang dirahmati Allah, kena faham betul-betul nah. Nazar adalah sesuatu yang sunat yang diwajibkan atas diri. Ambil faham macam tu kan? Benda tu sunat, maka kita mewajibkan atas diri kita untuk melakukan, maka dia jadi wajib atas kita. Faham? Itulah nazar. Tapi kalau benda tu wajib, tak payah duk menazak lah, memang kena buat pun. Aku kalau boleh aku nak mayang 5 waktu, aku nazak betul-betul, tak payah abang memang kena mayang pun. Tapi kalau benda sunat, aku kalau boleh tiap kali aku nak sembahyang ba'diyah, dia nazak atas diri dia. Ba'diyah tu sunat dia, tapi bila mai asak kena juga buat agak. Dia haram balik. Tu ada orang tanya, saya nazak nak botak kepala. Kalau botak tu memalukan diri kita balik, nazak tu tak pakai. Faham ke tak tu? Okey. Kalau kata pula lagi hal ulak punya doa ada, dia nazak, dia kata mau kalau kata Arsenal menang, dia kata Arsenal bila lah duk tengah apa dia English punya league macam ni. Kalau ni aku nak bogel satu Sungai Mulu, nak bogel lari tonting. Boleh buat ke tak nazak macam tu? Itu haram. Dia benda sunat saja, yang disunatkan kita nazak ke atas diri kita untuk lakukan. Mungkin 3 hari, mungkin sekali, mungkin selama-lamanya. Kalau kita terlupa buat, kena qada balik. Itu maksud nazak. Senang ya, duk pening ni. Saya nazak itu anak saya dapat berapa saya nazak nak kena buat. Okey, apa yang abang nazak? Apa yang abang nazak? Saya nak pergi umrah. Kena pergi juga. Satu benda yang sunat diwajibkan. Tambah-tambah pula kalau niat nak pergi haji, dah tadi kata umrah gagah boleh, takkan haji tak boleh ke? Itu dia jadi wajib sungguh dah. Tapi memang wajib dah. Atas kita tu memang wajib dah. Tak payah habaq semua kena. Tapi saya tak mampu pula. Hak mampu tu naik jadi kena ada kemampuan pula. Lain pula cerita dah. Okey tak? Itulah. Tak kira lah puasa nazak ke, puasa apa ke. Tu macam mana cara kita nak buat, sama saja semua. Kita masuk masalah malam ni, masalah menyegerakan buka puasa itu perbuatan Nabi SAW. Jangan kata hari ni perbuatan jenis perbuatan orang hak yang lapak tu yang dia buka puasa. Dah, yang ni adalah sunnah Nabi SAW. Awak ingat orang alim semua kena tahan perut lah? Tak. Orang alim dia kena tahan perut sampai isyak. Dia orang biasa maghrib lah. Siapa abang? Jangan dia buat main tuan-tuan. Ni sunnah Nabi SAW. Tahu kata waktu dah waktu berbuka, buka. Jangan duk tangguh-tangguh dah. Tak ada nak berjalan pada satu tempat tu untuk kita buka puasa. Tang ni pun boleh dah buka. Buka dengan apa yang ada boleh membatalkan? Jari, dolok jari masuk ke mulut. Allah malakasum tu bika aman tu pak masuk. Isak rasa masin ke apa ke, bekas besi ke apa ke, isak. Bagi batalkan puasa. Itu masuk menyegerakan. Terus nak sampai tempat berbuka tadi, terus nak sampai ke dapur. Rumah dia tu sama panjang kereta api. Terus nak sampai ke dapur, faham je lah. 15 minit terus nak sampai ke dapur. Rumah panjang lah mampu. Maka masuk-masuk tentu dengar azan. Plup terus lah, duk tunggu sampai sana. Boleh makruh pula sekali lagi. Faham tak? Okey, terus.
Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab syarah daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwadhi, pernah dibaca oleh guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kitab yang disyarah di dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, Idris Al-Marbawi. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin, muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin, yang tafu' bi ila darain. Sebab apa saya suruh saya baca ampun ni? Sebab di awal sekali ditulis di situ, ghufirallahu lahu walidihi wa masyaikhihi walil muslimin. Dua ibu bapaknya, guru-gurunya dan muslimin muslimat. Ditulis di depan tu. Taklif dikarang oleh siapa? Idris Al-Marbawi. Tu yang saya baca juga. Moga-moga mendapat keampunan pada diri dia. Tak kira salah apa pun, ampunlah ya Allah. Dan esok Allah Ta'ala bagi keampunan balik pada kita, sebab kita minta pada Allah pada orang yang baik-baik. Okey, terus. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sanya telah datang hadis yang menunjukkan atas menyegerakan berbuka puasa itu, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah. Apa yang kait dengan Nabi adalah sunnah. Apa yang kait dengan Nabi adalah sunnah. Kalau tak kait dengan Nabi, Nabi tak pernah buat, nama dia bid'ah. Cuma kena tengok balik bid'ah tu bid'ah apa. Walaupun Nabi tak buat, bukan sunnah Nabi, tapi sunnah sahabat pun ada juga. Sunnah tabi'in, itu golongan salafus soleh, orang-orang yang selepas daripada kewafatan Nabi. Itu sebab Nabi kata, selepas daripada kematianku, peganglah sungguh-sungguh sunnah ar-rasyidin. Siapa dia ar-rasyidin? 4 orang sahabat dia ni. Genggamlah ia seperti kamu menggigit dengan gigi geraham. Nabi sendiri yang bagi jaminan, kalau setelah aku tak ada dah sunnah-sunnah aku, dah aku mati, pegang sunnah 4 sahabat aku ni. Apa yang mereka buat adalah aku akui. Contoh di antaranya, apa dia yang ditambah oleh Saidina Umar setelah kewafatan Nabi? Sembahyang tarawih. Lepas tu yang hampa duk kata sesat pasal apa? Contoh lagi, Saidina Uthman suruh buat apa? Azan 2 kali sembahyang Jumaat dan sebagainya lah. Penambahan daripada sahabat-sahabat ini. Penambahan inilah dia terkelak daripada sunnah Nabi SAW. Bila terkelak pada sunnah Nabi, kena ingat tuan-tuan, kalau sunnah lawan dia bid'ah. Sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah yang tak pernah dilakukan oleh Nabi. Cuma bid'ah terbahagi kepada 2, baik atau tidak baik. Baik nama dia hasanah, tidak baik nama dia dalalah, sesat. Ada sahabat buat, kalau sahabat tak buat, tabi'in buat. Muslimin yang dirahmati Allah, mereka ini rapat dengan Nabi dan hidup. Contohnya tabi'in, hidup mereka dengan para sahabat. Para sahabat hidup mereka dengan Rasulullah, rapat. Hak tu dia kata 3 kurun selepas kewafatanku tu. Okey, terus nak faham, sebab dia kata sini sunnah Nabi. So faham apa itu sunnah dan apa itu lawan kepada sunnah, lawanan bid'ah. Jangan pukul bid'ah semua sesat. Apa yang Nabi tak pernah buat kira sesat. Bila kena kat kita, boleh pula dah. Saya nak tanya tuan-tuan, nikah online boleh ke tak? Nabi buat ke tak? Bayar zakat online boleh ke tak? Nabi ke pernah buat? Macam mana? Maksudnya walaupun tak pernah dilakukan, tapi dia ada ijab dan qabul yang sah, maka sah lah. Tapi kalau tanya lebih dalam bab nikah ni, pergi jumpa tu imam lah, akad depan-depan lebih baik. Walaupun ada kata boleh, tapi sebenarnya belum digazetkan sebagai fatwa yang besar. Tu yang saya nak jawab tuan-tuan. Tu sebab negeri Kedah tetap kena pergi pejabat agama akad nikah. Sebab apa? Sebab kita dikuatiri itu paksaan. Dia buat rakaman, dia buat live, tapi paksaan. Anak dara tu ayak mata duk meleleh. Tak boleh. Faham? Kita akan cerita bab tu, kita cerita bab lain. Bid'ah ni, tuan-tuan faham bid'ah.
Bila kena kat kepala kita, mau boleh pula. Bila tahu orang, mau zat. Ish. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi katanya, an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa masyruqun ala Aisyah faqulna ya ummal. Sebab ummal, sebab ya tu harfun nida, maka umma kena baca baris atas. Ya ummal mu'minina rajulani min ashabi Rasulillah, ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadahuma yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salah wal akhiru yu'akhir al-iftara wa yu'akhiru as-salah. Diriwayatkan daripada Atiyah katanya, masuk aku serta Masyruq atas seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihinya. Amat dikasihi, ya, tapi second lah. Yang paling dikasihi, saya tolong betul, yang paling dikasihi oleh Rasulullah isterinya Khadijah. Cerita Khadijah ni tuan-tuan, orang tanya dia, hang boleh hidup tak dengan Rasulullah, dengan hang jadi seorang hartawan, jutawan, businesswoman yang begitu kaya, tiba-tiba menikah dengan Muhammad, hang jadi hampir tera ni, makan pun tak ada, 2 tahun makan tak ada. Kita baru PKP, Rasulullah kena boykot ni sampai 2 tahun. Orang tanya dia, macam mana hidup dengan Rasulullah? Dah, dia kata, jangan tanya macam mana aku boleh hidup dengan Rasulullah, hampa kena tanya macam mana Rasulullah boleh hidup dengan aku. Adakah Rasulullah boleh terima aku sebagai isteri dia? Tengok jawapan seorang muslimah yang salihah. Boleh tak Muhammad terima aku sebagai seorang isteri? Dia memang kaya, ni dunia semua ni. Tapi Muhammad yang seorang Nabi, seorang Rasul, boleh terima tak aku? Yang pergi tanya kata, hang boleh ke terima dengan seorang yang berjuang tinggal hang tinggal apa? Jangan duk baca macam tu. Nampak? Itu saya kata, isteri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi berada di Madinah, teringat nak balik Mekah. Sebab apa dia teringat nak balik Mekah? Antaranya ialah kerana di situ ada makam isterinya yang dikasihi. Teriak Nabi SAW, basah habis kaki. Sebab apa? Kewafatan isterinya. Tu yang Nabi di Isra' Mi'raj kan. Siapa? Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kasih sungguh pada Khadijah. Yang boleh ganti dia dalam banyak-banyak isteri, Aisyah. Itu yang second yang disayangi. Sebab ditulis di sini yang paling dikasihi. So saya dua-dua tu, dua. Hak lain tu boleh-boleh lah. Sayang juga, siapa tak sayang bini woi. Okey, terus. Namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Redha ke atas Allah, anha atasnya nya tu perempuan. Kalau anhu tu laki, ngaji pilah pelan-pelan. Kerana kami hendak bertanyakan hukum. Atiyah masuklah rumah, Atiyah ni perempuan, jumpa Aisyah. Hari kata Atiyah tu laki pula, masuk dalam Aisyah, jam cerita ni. Bertanyakan hukum berbuka puasa 2 orang sahabat Nabi yang berlainan rupa kelakuannya. Ada 2 orang sahabat Nabi yang 2 karakter. Apakala sudah masuk kami, maka bertanyalah kami kepadanya. Kata kami, ya Ummul Mukminin, wahai ibu sekalian para mukmin. Bila dah kata ibu, kita tak boleh dah kahwin dengan mereka. Semua isteri Nabi dipanggil sebagai ibu kita, maka kita tak boleh kahwin dah dengan dia walaupun mereka dah jadi janda setelah kewafatan Nabi SAW. Tu maksud dia. Wahai ibu sekalian orang yang percayakan Allah dan Rasulnya, Ummul Mukminin, berilah fatwa, berilah pendapat kamu akan kami pada barang yang kami kesamaran duk baina wa baina, antara yang mana satu ni perbuatan 2 orang sahabat Nabi SAW, 2 karakter sahabat-sahabat, yang manalah betulnya dan yang manakah perbuatan Rasulullah SAW. Yang mana satu betul ni? Dia jadi 2. Ni betul ke sunnah Nabi, ni betul ke ni bid'ah? Bermula perbuatan seorang daripada 2 orang sahabat itu, iaitu disegerakannya berbuka. Hak seorang sahabat ni dia buka puasa cepat, kemudian daripada telah berbuka ia sebentar.
Dengan segera pula ia bangun sembahyang maghrib. Dengan elok lah. Maghrib ke apa? 8.30. Puah. Pasal apa? No, tadi tak habis atas meja. Dan ada pun yang seorang itu tidak seperti itu, bahkan dilambatkan berbuka puasa. Satu, lambat puasa, dan dilambatkan pula sembahyang maghrib. Tak apa, dia kata maghrib ada lagi, maghrib ada lagi, maghrib ada lagi. Dia tak tahu kata maghrib nak terkeluar lagi pun. Maka dua orang ini sebesar-besar sahabat Nabi. Dua-dua tu adalah sahabat yang besar, sahabat yang dikasihi, yang bersalah-salahan perbuatan. Mereka ada khilaf antara mereka. Ya, sahabat pun ada khilaf. Contohnya tentang baca basmalah. Saidina Ali baca bismillah sebelum Fatihah. Abu Hurairah baca, Ibnu Umar baca, Ibnu Abbas baca bismillah. Tapi sahabat lain tak baca. Mereka sama mereka pun khilaf. Tu hak baca, kita baca tadi tu dia. Allahu Akbar, kita saktatain, dua kali sengap. Apa dia saktatain, dua kali sengap? Yang pertama, Allahu Akbar, kita sengap. Semua pakai sengap. Sengap buat apa tu? Baca doa iftitah. Ada ulama lain, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dia mazhab lain, dia pegang pada pendapat lain. Mungkin pendapat sahabat lain. Kita mazhab Syafi'i berpegang Allahu Akbar saktatain. Sengap kali pertama. Tapi ada bacaannya. Baca apa? Ambil pada hadis lain pula, ketika ada seorang sahabat Nabi angkat takbiratul ihram, Nabi nampak terbuka 7 petala langit. Lepas mayang Nabi tanya, ada siapa-siapa baca apa-apa tak masa angkat takbiratul ihram? Sahabat ni mengaku, dia kata, aku baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka walaupun Nabi tak baca, sahabat baca dan Nabi nampak langit terbuka 7 petala langit. Nampak? Maka apa dia maksud? Maka Imam Syafi'i ambil, baca. Faham tak? Hidup kata bid'ah Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Payahlah hampa ni, tak kerti kot. Dan kalau tak mau buat, jangan kata orang sesat. Senang. Okey. Kali pertama, saktah yang pertama, sengap yang pertama macam tu. Lepas tu baca Fatihah. Baca Fatihah pula, sahabat yang saya sebut nama tadi, dia baca bismillah. Ada hak ni tak? Dia pergi ikut Nabi sebab Nabi tak baca katanya. Lepas tu bila saktah yang kedua, bilakah sengap yang kedua? Iaitu antara waladhdallin, sengap. Amin, tu saktah yang kedua. Yang ini sengap yang kedua. Dia ada saktatain, 2 kali sengap. Tapi ada mazhab lain, waladhdallin, amin, tak ada saktah. Ya, kita ada saktah mazhab Syafi'i, iaitu sengap sah, ambil senapah, kata Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sebut dalam syarah Muslim, amin. Dan amin tu tadi kena ikut imam, bukan kita awal-awal pada imam. Kalau kita awal pada imam, makruh dalam mazhab kita. Tunggu imam, tentu imam lupa nak sebut amin. Okey, contoh mana nak tahu kan? Dia bunyi, kita ikut. Sebab apa? Tu panjang. Sebab nak bagi semua jemaah dia ikut. Pasal apa? Ada hadis pula. Sebab siapa yang sebut amin bersama imam selepas daripada membaca surah Fatihah, akan diampunkan dosanya. Tak mau ke? Tu sebab tu imam bunyi tu alert kat kita lah. Kita pun sekali min, sekali. Siapa yang man qala amin, siapa yang katakan amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Tak mau ke? Muslimin yang dirahmatillah. Itu di antara 2 saktatain, 2 antara 2 kali sengap. Terus lagi, yang mana betul, yang mana tidak? Yang maghrib tadi satu, dah lah lambat kedua-dua. Dua-dua sahabat Nabi. Adakah betul keduanya? Qalat ayyuhuma yu'ajjilul iftara wa yu'ajjilus salah. Apakala didengar oleh Siti Aisyah akan pertanyaan keduanya itu, lalu berkata ia, siapakah daripada keduanya itu yang menyegerakan berbuka puasa dan
menyegerakan sembahyang fardunya. Qulna Abdullah ibnu Mas'ud, jawab kami, bermula sahabat Nabi yang menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sembahyang itu ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Ini ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apakala didengar oleh Siti Aisyah akan yang demikian itu, lalu berkata ia, qalat hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, bermula perbuatan Ibnu Mas'ud itu, demikian itulah yang telah diperbuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni manakala sudah yakin ia akan masuk matahari, maka berbukalah ia dengan segeranya. Kemudian katanya, siapakah yang lambat berbuka puasa itu? Maka jawabnya, wal akhiru Abu Musa. Siapa dia Abu Musa? Abu Musa al-Asy'ari. Dan seorang lagi yang melambatkan berbuka puasa itu, sembahyang itu adalah Abu Musa Asy'ari. Maka kelambatan Abu Musa Asy'ari berbuka puasa dan sembahyang itu bukannya khosatnya melambatkan, bukan dia niat nak lambat, itu hendak menyalahi jalan Nabi, bukan nak lawan jalan Nabi, maksudnya bid'ah sesat. Bahkan telah berkata ulama, sebab takhirnya itu ialah barangkali kerana ia menanti akan yakin tu mendahului segala-galanya. Okey, yakin tu adalah mendahului segala-galanya. Tuan-tuan nak azan, hak jadi bilai, tengok hak ni duk tunggu tu nenek, bukan, tengok takwim lain. Tengok hak ni bukan, aku nak ikut mana ni, ikut yakin. Lepas tu handphone pula dah, tulis lain pula dah. Mana satu ni kena ikut. Okey, ikut yakin atas diri. Yakin mengatasi yang syak, kata Imam Syafi'i. Dah hang yakin mengatasi yang syak, tapi kena pada alamatnya lah. Tapi kalau yakin asak berbuka, tu gila nama dia. Tu yakin tak kena cara. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Nah, dua-dua sahabat Nabi. Kita jangan salahkan orang tu pasal-pasal apa. Mungkin ada sebab dia buat. Hak yang Abu Isa Asy'ari ni, Abu Musa Asy'ari ni, mungkin ada sebab dia lambat. Hak yang tuan-tuan lambat pasal apa? Duk fikir ayam tebu duk ada lagi. Duk fikir buah Melaka pun ada lagi 8 biji. Duk fikir lagi apa dia, cok keria pun duk ada lagi. Duk fikir tu jadi lepas tengah. Tu bukan niat, tu nama dia menterkedah. Okey nah. Selain rahmati Allah. Nabi SAW ada kala dia Nabi buka dengan kurma, Nabi minum dengan susu, ataupun Nabi buka dengan ayam. Buka tak? Buka segera kan? Beri terus dia pergi sembahyang maghrib. Tu yang kata segeranya tadi tu. Bila yang dia makan berat tu? More sekali lagi lepas tarawih. More itu pun sebenarnya sunnah. Kita hak menterkedah tu pun waktu berbuka, more pun menterkedah kali kedua. Okey. Sebenarnya lazatnya beribadah ketika kosongnya perut. Bukan kata kosong terus, lapang tak mau. Adalah juga isi. Kalau jauh dia lapang pun kadang-kadang tak boleh pergi juga. Bagi isi sikit pergi sembahyang. Lazat. Kalau penuh sangat pun jadi ulang sawah, macam duduk gangar boleh apa? Muslimin yang dirahmati Allah. Bab kita yang terusnya 57, mentakhirkan, melewat-lewatkan sahur pula. Ini semua sunnah Nabi SAW. Nah, bila habis sahur? Bila habis sok sahur, tak tahu sok. Bila habis sok? Dia kata masuk imsak. Malam ni kita tengok jawapan dah. Bila habis sahur, habis sok, masuk imsak ke? Yang duk kata waktu imsak bagi kawasan Langkawi. Lama dah tak dengar tu, pasal tak pernah dengar dah. Lepas tu pula, ataupun bila nak masuk waktu subuh, mana sahur tu waktu diberhentikan. Muslimin yang dirahmati Allah, yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan takhir makan sahur. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makan sahur di dalam bulan puasa itu disuruh oleh syarak.
Bulan puasa, bulan Ramadan disuruh sangat-sangat makan sahur. Sebab apa? Ada keberkatannya. Berkat ni lah yang kita cari dalam hidup ni. Sebenarnya nak cari berkat, lapang, seronok, itulah berkat. Dapat gaji 80,000 pun sebulan, tapi duk habis, kereta rosak, yang tu tak berkat. Tapi dapat 500 sebulan, seronok, boleh belanja kawan, boleh belanja anak, boleh beli hutang, tak ada. Mana yang berkat? Berkat ni maksudnya rasa lapang, seronok. Tu maksud berkat. Bukan kata bahagianya bila kita banyak duit. Kalau bahagia banyak duit pun perut hati tak ni, ish, kereta Mercedes aku lagi orang calang. Perut jadi tak semak perut. Rumah aku orang ragah sekali lagi masuk, duk Seriau ni rumah 3 juta buat. Jadi semak perut. Orang rahat berkat ni, walaupun dia buat, contohnya kalau dia buat rumah 7 juta kali pun dia relax. Orang nak masuk, orang tak masuk pun dia berrelax ya. Sebabnya dia percaya pada takdir dan sebagainya. Bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah lah. Dia percaya dengan ikhtiar dan sebagainya, dia relax. Tidur pun keroh. Hak yang buat 3 juta tadi, tidur pun sat-sat jaga. Bunyi keroh, jaga. Sebab apa? Punca daripada harta yang tidak berkat. Kot. Tu ya, bukan tuduhan, tapi kita rasa sendiri. Harta yang kita dapat, perkara yang kita buat, apa dia berkat? Lapang dada kita, seronok ya. Tak ada apa. Maka itulah keberkatan. Usia kita yang berkat, iaitu dengan berlalunya usia kita seminit, sesaat itu seronok ya, dengar kuliah, seronok dengar YouTube tentang kematian, seronok. Ni tak mau dengar YouTube semak perut lah. Tutup dandan. Dengar azan ni, jagalah tu. Mau kalau dengar hak yang kilauan mah dia menyanyi sampai habis pula dah. Kian kasih. Nah, usia yang tidak ada keberkatan. Disuruh oleh syarak takhirkan akan dia, ini lambat akan dia, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Zaid tu ya ditekan bin Thabit qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Nampak? Oh, tak faham lagi bahasa Arab. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Zaid bin Thabit radhiyallahu an, katanya telah makan sahur kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada makan sahur bangunlah kami sembahyang subuh. Maksud dia habis sembahyang habis sahur tu bila? Subuh lah, bukan waktu imsak. Makcik oi, kumuk dia suruh cucu dia kumuk dah. Sok apa dia imsak dah, lagi 10 minit nak habis. Kumuk habis dah. Niat. Lagi tak dengar tu imam tu bilai duk kroh. Allah subhanallah alhamdulillah. Macam tu lebih kurang. Maka tutuplah sahur tu tadi. Sebab apa? Orang nak azan lah. Takat tu saja tuan-tuan, minta maaf kalau ada terkasar. Habis dah tajuk tu, nanti kita masuk terus kepada 59. Faham tak nak? Okey. Tak minta maaf kalau terkasar bahasa telajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa'alimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.